Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hadi selaku pengerusi majlis, barisan kepimpinan MTD, barisan kepimpinan UPU Cabai Pak, kepimpinan cawangan-cawangan dalam UPU Cabai Pak, dan yang diraikan para veteran muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, setelah tertangguh 2 kali saya ingat untuk kita mengadakan program bersama veteran PAS Cabai Pak ni, akhirnya pada malam ni menjadi kenyataan, yang mana satu program yang saya rasa sungguh seronok, gembira, berbesar hati dapat bersama dengan para veteran pendukung perjuangan Islam, yang mana mereka-mereka inilah yang bersama dalam perjuangan Islam memberikan kemenangan kepada Parti Islam Malaysia pada tahun 1990 melalui Angkatan Perpaduan Ummah. Jadi saya minta pimpinan di Cabai Pak ni supaya bila kita mengadakan program bersama veteran ini, jasamu dikenang, budimu disanjung, saya minta suruh jemput juga kalau ada rakan-rakan kita hak tahun 1990 dulu, dia bersama dalam Angkatan Perpaduan Ummah, sama ada melalui Parti Melayu Semangat 46 ataupun mana-mana parti masa tu, berjasa dan sebagainya dalam Angkatan Perpaduan Ummah, yang memberikan kemenangan kepada Angkatan Perpaduan Ummah pada masa tu. Kerana dengan kemenangan itulah telah merubah landscape politik di Kelantan ini secara khususnya, bahkan juga mana merubah sedikit sebanyak landscape politik kita di Malaysia. Jadi jasa veteran-veteran ini, kalau saya sebut, walaupun semangat 40 dulu, dan hari ni boleh jadi yang harap dah boleh jadi ada dulu bersama dengan semangat perpaduan, semangat 46 bersama dengan Angkatan Perpaduan Ummah, mana memberi kemenangan kepada Parti Islam di Kelantan pada masa itu. Boleh jadi sekarang ni ada setengah-setengahnya tidak lagi bersama dalam perjuangan Islam ni. Amba minta suruh jemput juga. Kerana apa? Kerana jasa dia yang cukup besar, yang merubah landscape politik negara dan juga politik negeri sehingga ke masa ini. Jadi amba sebut kata jasa besar ni yang kita raikan pada malam ni, kerana orang-orang veteran ni dia kerja pada zaman PAS belum ada kerajaan. Sebelum tahun 1990 dulu, sebelum kita ada kerajaan, maka cabarannya sudah tentulah lebih besar. Kalau hari ni saya duduk kerja hari ni, saya merasakan cabaran kita pihak Parti Islam ni
Sungguh besar sekali bagaimana kita berdepan dengan satu kuasa yang menggunakan segala media yang mereka ada untuk memburukkan perjuangan Islam dan sebagainya, menyekat kita dalam banyak perkara dan sebagainya. Saya yakin mana para pejuang kita yang terawal, para veteran hari ini yang berjuang sebelum tahun 1990 dulu, maknanya lebih berat lagi, kerana kita tak ada kuasa sikit abuk pada masa tu. Bila kita tak ada kuasa sikit abuk pada masa tu, kita nak guna tempat untuk buat majlis, nak ceramah pun jadi payah, nak buat majlis supaya macam ni pun, mana kedai-kedai, tuan-tuan rumah tidak berani dan sebagainya. Tapi mana para veteran dalam suasana yang seperti itu, mereka telah buat kerja dengan bersungguh-sungguh sehingga mencapai kemenangan pada tahun 1990. Dan hasil daripada kemenangan ini, kita lihat bagaimana mana sedikit kuasa politik yang diperolehi oleh Parti Islam se-Malaysia di bawah pimpinan Tok Guru, di bawah kepimpinan ulama, kita mari dengan dasar membangun bersama Islam. Dan dengan dasar membangun bersama Islam ni, Tok Guru buat banyak perkara untuk menyelamatkan rakyat. Yang mana dalam pemikiran Tok Guru, bila sebut nak selamatkan rakyat ni, Tok Guru tidak memikir sekadar nak beri rakyat ni boleh makan dan sebagainya. Tok Guru memikir lebih jauh daripada tu. Bila kita sebut selamat, selamat hak sungguh-sungguh, bukan selamat hak main-main, bukan setakat selamat atas dunia, tapi selamat sampai ke akhirat. Ini benda yang Tok Guru memikir. Maka dengan sebab itu, banyak program-program, banyak langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam kerangka untuk menyelamatkan rakyat dunia dan akhirat. Cuma adik kakak, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana kita tak ada media, kita tak ada televisyen, walaupun Tok Guru selaku ketua kerajaan, tapi ketua kerajaan di Malaysia ni tak boleh masuk televisyen. Ketua kerajaan di Malaysia ni tak boleh masuk dalam surat khabar awam, surat khabar orang ramai yang dimiliki oleh kerajaan, tak boleh. Ini suasana politik Malaysia. Dia lain daripada suasana politik di mana rakyat dia merdeka secara sungguh-sungguh, rakyat dia bebas secara sungguh-sungguh, mana pimpinan-pimpinan yang dipilih oleh kerajaan ni, dia mendapat ruang yang sama dalam media-media yang dikuasai oleh kerajaan. Benda ni tidak berlaku di Malaysia. Maka segala kerja baik yang dibuat oleh Tok Guru untuk nak menyelamatkan rakyat ni, dia tak topik dalam televisyen. Rakyat kapur tak boleh nak tengok, rakyat kapur tak boleh nak tahu. Hak topik dalam televisyennya, hak sapa kepada rakyat, kerajaan negeri Kelantan mengetah 23 tahun tak buat ke satu. Ini hak topik dalam televisyen. Maka hari ni macam-macam demonstrasi dan sebagainya untuk memburukkan kerajaan. Dan dalam demonstrasi ni, walaupun tak ramai, topik dalam televisyen tiap-tiap malam, topik dalam televisyen tiap-tiap malam, dan membuat kenyataan-kenyataan fitnah, menipu, mengelirukan dan sebagainya. Untuk lagu mana? Untuk nak tipu rakyat. Kalau pun tak boleh tipu rakyat Kelantan, dia kira boleh tipu rakyat di luar daripada Kelantan. Sebagai contoh, bila dia sebut demonstrasi mempertahankan tanah rakyat di Kelantan, kononnya tanah rakyat di Kelantan ni 1 juta hektar sudah tergadai kepada Cina. Seminggu lebih ni dia royak. 1 juta lebih hektar tanah di Kelantan tergadai kepada Cina. Tanah di Kelantan ni ada 1.4 juta hektar sahaja. Kalau 1 juta hektar tergadai kepada Cina, puak kita ni tak boleh melangkah masuk tanah Cina selalu dah. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi barang ni hak tobik dalam televisyen setiap malam. Tobik dalam televisyen setiap malam. Tobik dalam khabar dan sebagainya. Kalau rakyat hak tak reti matematik sikit, boleh jadi dia boleh percaya. Dia percaya selalu, dia rusing selalu. Bagaimana tanah rakyat di Kelantan ni tergadai dan sebagainya. Hak Tok Guru buat benda-benda besar untuk nak selamat rakyat, tak topik.
Jadi amo nak sebut berapa perkara untuk adik kakak ni boleh tengok. Dan para veteran ni pada dasarnya tahu dah. Makna dia duduk berjuang dah, duduk bersama dengan perjuangan Islam, tahu. Tapi hari ni anak-anak muda boleh jadi tak tahu. Kita nak minta hari ni supaya para veteran PAS, ia boleh buat kerja dengan kuat untuk memenangkan Islam pada tahun 1990. Kalau 1990 dulu para veteran ni boleh jadi pemuda-pemuda PAS. Orang muda pada masa tu, tenaganya kuat dan sebagainya. Maka tenaga yang kuat tu dia telah sumbangkan kepada perjuangan Islam. Hari ni maknanya 20 tahun lebih kemudian, kalau hari tu umur 30, hari ni sudah umur 50. Kalau hari tu umur 40, hari ni sudah umur 60 lebih dan sebagainya. Maknanya kita semakin hampir untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa kita jauh muda dulu, kita bersama dengan perjuangan Islam, maka apabila kita dalam usia di hujung usia ni, lebih-lebih lagi sepatutnya, makna kita lebih kuat untuk memperjuangkan Islam, supaya bila-bila masa kita dipanggil menemui Allah Subhanahu wa taala, kita dalam suasana yang paling kuat untuk memperjuangkan Islam. Jasa tuan-tuan dan puan-puan apabila memberikan kemenangan kepada Islam, kerja untuk guru buat yang tidak disebut, makna dalam surat khabar, dalam televisyen dan sebagainya. Amo nak sebut 2-3 perkara malam ni. Yang pertama, Tok Guru daripada peringkat awal alih pitih keuangan kerajaan negeri Kelantan ini, daripada hak duduk di perbankan yang terlibat dengan riba, Tok Guru alih kepada perbankan yang tidak terlibat dengan riba, iaitu alih kita di bank Islam. Dan Tok Guru mengarahkan semua syarikat-syarikat milik kerajaan supaya alih duit diletak di bank Islam. Tok Guru mengarahkan semua agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan, majlis-majlis daerah, pejabat-pejabat tanah di bawah kerajaan negeri Kelantan, supaya ubah diletak di bank Islam. Bapa yang Tok Guru alih letak di bank Islam ini, kerana apabila letak di bank Islam, Tok Guru nak menyelamatkan sumber pendapatan rakyat Kelantan. Hak duk campur, duk terlibat dengan riba dan sebagainya, duk terlibat dengan benda-benda haram, supaya sumber pendapatan ni bersih. Rakyat negeri Kelantan ini ramai duk terima sama ada allowance ataupun gaji ataupun apa-apa sumbangan daripada kerajaan negeri Kelantan. Sama ada Tok Siok Kapung, sama ada Tok Bilang, sama ada Tok Imeh, sama ada Tok Ngulu, sama ada Tok Gawa, pegawai-pegawai kerajaan, guru Quran, pegawai halakah, pembantu halakah, tukar-tukar kebun dan sebagainya. Berapa ramai mereka ini duk terima sama ada allowance ataupun terima gaji daripada kerajaan negeri Kelantan. Dan selama ni duit tidak bercampur dengan riba dan sebagainya. Jadi Tok Guru alih letak di bank Islam, membersihkan sumber pendapatan rakyat negeri Kelantan supaya menerima pendapatan yang bersih, yang tidak terlibat dengan riba. Ini kerja Tok Gurunya untuk nak selamatkan manusia, nak selamatkan rakyat dunia sampai ke akhirat. Tapi bagi pihak dia berasa dia tidak mikir dosa pahala. Bahkan bila kita kecek dosa pahala pun, dia sudah sama. Sikit-sikit dosa pahala, sikit-sikit dosa pahala, sikit-sikit syurga, sikit-sikit syurga. Sehingga dia kata puak pah ni rasuah syurga kepada pengundi. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada dah boleh makan rasuah syurga, ambo orang pertama nak makan rasuah syurga. Kerana hak kita dah buat kerja ni adalah untuk cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tu bahagia yang kekal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi puak dia, kerja hak Tok Guru buat yang begitu molek ni tak ada guna apa. Kerana dia tidak mikir syurga, tidak mikir pahala, tidak mikir syurga, tidak fikir neraka, tidak fikir dosa, tidak fikir pahala. Kemudian daripada kerja tuan-tuan dan puan-puan memberikan kemenangan
kepada PAS pada tahun 1990. Tok Guru telah berjaya menyekat judi ataupun buai judi ni daripada negeri Kelantan. Sebelum tahun 1990 dulu. Sebelum tahun 1990. Kelantan dengan nama Serami Mekah pada masa tu. Masa tu pun nama Serami Mekah dah. Serami Mekah semasa pemerintahan UMNO, judi ni berleluasa di Kelantan. Judi ni berleluasa di Kelantan. Nombor ekor boleh ada di Kota Baru. Loteri kebajikan masyarakat ada di Kota Baru. Dan ada di jajahan-jajahan. Dan perkembangan judi ni, kalau hari ni boleh ada di Kelantan, orang boleh jual dengan mudah. Ya, supaya budak jual apa ni, singkat-singkat telefon, jual kredit telefon, begitu saja. Mana mudah. Tapi kerajaan Kelantan ni sekat apabila boleh benar pada tahun 1990. Ni adalah merupakan jasa besar tuan-tuan dan puan-puan, yang mana judi hak selama ni berleluasa di Kelantan. Bila tuan-tuan dan puan-puan beri kemenangan kepada parti Islam, maka parti Islam di negeri Kelantan ini telah sekat judi ni daripada berleluasa di Kelantan. Kepada anak-anak hak lahir selepas tahun 1990, dia orang ni tidak pernah boleh tengok kedai judi di Kelantan. Dia tak pernah boleh tahu adanya kedai judi di Kelantan. Boleh jadi dalam kepala dia, dia berasa kebetulan sahaja. Tak ada judi di Kelantan ni kebetulan. Boleh jadi kerana Kelantan ni nama Serami Mekah. Boleh jadi kerana Kelantan ni banyak pondok. Boleh jadi kerana Kelantan ni ramai ulama-ulama terlahir di Kelantan. Dia ingat ke judi ni tak ada secara kebetulan. Jadi hak veteran ni lah kena rayak. Bahawasanya tak adanya judi di Kelantan ini adalah kerana PAH menang pilihan raya 1990. Orang pondok pun boleh jadi tak ingat. Tak ingat bahawa sebelum tahun 1990 dulu, walaupun banyak pondok, walaupun ramai ulama, walaupun nama Serami Mekah, tapi judi berleluasa di Kelantan. Jadi ni juga adalah merupakan satu jasa yang besar daripada para veteran semua kerana memberikan kemenangan kepada PAS dalam pilihan raya 1990. Maka hari ini kita berada pula di ambang satu lagi pilihan raya yang merupakan pilihan raya yang cukup penting. Kebetulan tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya sendiri pun makna berada dalam usia yang sudah banyak. Ambo sendiri sudah lebih 50 tahun usia. Hak ada dalam ni boleh jadi pergi sampai ke 60, 70 dan sebagainya. Maknanya kita sudah berada di usia yang banyak. Pilihan raya nak mari. Dan pilihan raya ni makna pertembungan yang berlaku dan sebagainya. Kita lihat bagaimana Barisan Nasional begitu beria-ia benar untuk nak bawa masuk semula judi ni ke Kelantan. Dan beria-ia benar ni, dia tidak rayak secara mulut. Tak ada bunyi hak Najib mari janji 7 perkara baru ni. Tak ada satu pun hak dia janji nak mari judi. Tapi saya yakin janji hak dia tak sebut ni, kalau dia benar dalam pilihan raya ni, dengan tekanan daripada MCA, dengan tindakan hak dia duk buat dah, dia duk tekan kerajaan Kelantan ni, sehingga ke dia samai kerajaan Kelantan ni. Kerana apa? Kerana kerajaan Kelantan ni mengharamkan judi. Presiden MCA buat kenyataan, kita akan mengambil tindakan mahkamah terhadap kerajaan Kelantan kerana kerajaan Kelantan mengharamkan judi. Sedangkan judi adalah merupakan hak rakyat Kelantan yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia. Hak ni kenyataan Presiden MCA. Harbi ke tak harbi, hak Ustaz Amir sebut saat ni, adik kakak boleh fikir sendiri. Tapi hak tu MCA. Bila MCA buat kenyataan seperti itu, tak ada satu pimpinan daripada UMNO, sama ada pimpinan hak atas mahu pun rapat kepada pimpinan hak bawah, yang membantah kenyataan daripada Presiden MCA ni. Sama ada ulama
ataupun profesional. Tak ada orang pantau daripada UMNO, Barisan Nasional. Makna seolah-olah semua setuju dan jauh sekali daripada sekap Presiden MCA untuk melakukan, buat kenyataan dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan judi di Kelantan. Dan dia bawa rombongan, mari nak jumpa Tok Guru. Cuaca elit sendiri bawa rombongan, mari nak jumpa Tok Guru, nak menyatakan bantahan kepada Tok Guru bapa yang duk haraikan judi di Kelantan. Kerana kata dia judi ni adalah merupakan hak rakyat Kelantan yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia. Cuma Tok Guru tak sejumpa. Maka Tok Guru mewakilkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Taqiyuddin Hassan, wakil Tok Guru untuk jumpa. Dan bila mari jumpa, dia mari serah, mari bincang, mari bahas. Dia kata dia akan ambil tindakan mahkamah terhadap kerajaan Kelantan kerana kerajaan Kelantan mengharamkan judi. Cuma adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sumpah hamba sebut di awal ni, barang-barang ni tak topik dalam soal khabar. Tak topik dalam soal khabar. Tapi akhirnya kerajaan Kelantan memang kena samai sungguh. Topik sekali dalam sinar harian, tapi tak topik dalam utusan Malaysia, Berita Harian, News Times dan sebagainya. Bapa yang dia tak topik? Bapa yang tak topik dalam utusan Malaysia ni? Sedangkan kerajaan Kelantan kena samai. Bapa tak topik? Kerana dia takut orang Melayu hak ada sikit rasa sayang kepada Islam di Cabai Park ni, takut tahu. Takut tahu. Sedangkan dia nak royak, dia mengata tepat hak dia nak royak. UMNO Barisan Nasional ni berjuang Melayu, berjuang Islam. Jadi dia takut orang Cabai Park ni pening. Berjuang Melayu, berjuang Islam, guano nak bawa judi masuk ke Kelantan. Sedangkan judi ni telah kita haramkan di negeri Kelantan. Jadi berjuang Islam lagu mana? Berjuang Melayu lagu mana? Maka dia takut orang Melayu Cabai Park ni tahu, dia tak masuk dalam soal khabar. Tapi sampai ni mari. Dan Alhamdulillah, bila sampai ni mari, ramai peguam-peguam, bukan saja peguam daripada Kelantan, tapi peguam daripada seluruh negara, pakat nak volunteer, suka rela nak tolong kerajaan Kelantan. Bukan saja terdiri daripada peguam-peguam Melayu, peguam-peguam Cina, India yang bukan beragama Islam juga nak tolong kerajaan Kelantan ni. Kerana hak UMNO duk royak judi ni budaya orang Cina. Kerajaan Kelantan ni sekap budaya orang Cina. Orang Cina sendiri ucap terima kasih kepada Tok Guru kerana mengharamkan judi. Kerana bila Tok Guru haramkan judi di Kelantan tahun 1990 dulu, orang Cina mai royak ke Tok Guru, korang bergaduh di kalangan laki bini. Biasa Tok laki bila kalah judi, kelik katak bini, kelik marah bini dan sebagainya. Maka korang berlaku pergaduhan ini apabila Tok Guru mengharamkan judi di Kelantan. Jadi adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila loya-loya hak hebat-hebat, hak cerdik-cerdik, hak loya-loya hak mahal-mahal ni pakat tolong kerajaan Kelantan, maka kerajaan Kelantannya benar dalam perbicaraan mahkamah baru-baru ni, sehingga ke hari ni masih lagi benar. Dia masih tertakluk kepada rayuan dan sebagainya. Tapi apabila pemikiran UMNO hak dia sebut, maknanya hak rakyat Kelantan seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia judi ni, maka kalau hari ni dia benar pilihan raya, maka esok judi ni kok mana pun kena kembali semula di Kelantan. Jadi inilah peranan Amba nak minta daripada veteran, kalau masa bawah UMNO dulu judi berleluasa di Kelantan, adik kakak ni hamba mengalahkan UMNO, maka judi kita haramkan dari Kelantan. Hari ni dia nak mari pula. Dia nak mari pula. Dan kita berada di hujung usia. Kalau boleh, sebelum kita mati, biar kita lihat Islam terus berkuasa di Kelantan, judi tak boleh masuk ke mana-mana. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Demikian juga dengan arak. Sebelum daripada tahun 1990 dulu. Sebelum tahun 1990 dulu, arak ni di Kelantan, nama Serami Mekah. Nama Serami Mekah. Ulama ramai, pondok banyak. Tapi arak ni boleh dijual berleluasa. Di mana-mana kedai, ya orang Islam boleh masuk, arak boleh dijual. Dan hak lebih mendukacitakan lagi, di hotel-hotel yang dimiliki oleh kerajaan, hotel perdana sebagai contohnya, milik sepenuhnya PKINK, yang merupakan anak syarikat milik penuh kerajaan negeri Kelantan. Pekerjanya semua orang Melayu. Hak duk pergi ke hotel pun kebanyakannya orang Melayu. Anak-anak Melayu kita lah dipaksa untuk menghidangkan arak kepada pemimpin-pemimpin Melayu pada masa itu. Sebelum tahun 1990. Maka tuan-tuan dan puan-puanlah pada tahun 1990 ambak UMNO, mengalahkan UMNO, sapu bersih tahun 1990. Maka dengan sendiri kerajaan negeri Kelantan bawah pimpinan Tok Guru selepas pada tu boleh mengharamkan arak ni daripada dijual di kedai-kedai. Ya, orang Islam, orang Melayunya boleh masuk. Hari ini kita berada di ambang pilihan raya pula. Dan UMNO bersungguh nak tukar. Dia kata tak ada buat gapo. Gapo dia kata tak ada buat gapo saat ni. Saya dah sebut berapa perkara. Judi, arak, alih duit ke bank Islam dan sebagainya. Semuanya ni kerja-kerja besar. Tapi oleh kerana UMNO tak berasa kerja ni sebagai besar, bagi dia mengetah ni buat bangunan. Mengetah dia duduk sebut pembangunan dan sebagainya. Kalau nak ukur bangunan pun ada di Kota Baru ni, antara zaman UMNO dengan selepas pilihan raya 1990, boleh dikatakan semua bangunan-bangunan tinggi yang ada di Kota Baru tu terbina selepas tahun 1990. Hak zaman UMNO dulu, hak duk sahur bangunan 13 tingkat. Tak ada lah. Tak ada bangunan dalam dunia ni orang sebut nama dia ikut jumlah tingkat dia. Tapi bakpo sebut bangunan 13 tingkat? Kerana itulah bangunan tertinggi yang ada di Kota Baru. Makna orang peringkat kita ni semua sebut bangunan 13 tingkat, bangunan 13 tingkat, bangunan 13 tingkat. Bakpo? Buat tersahur sangat tinggi. Hari ni orang tak sebut dah. Tak Renazon bangunan 27 tingkat. Dah. Bangunan KTC tu, bangunan 18 tingkat. Orang tak sebut dah. Bakpo orang tak sebut? Buat banyak sangat sudah bangunan-bangunan yang tinggi yang terbina masa zaman pemerintah Tok Guru. Jadi nak rakyat barang-barang ni, barang bangunan, barang berapa ni, dia mari dengan sendiri. Tok Gurunya nak betul nak selamatkan rakyat, supaya selamat dunia dan juga akhirat. Mari dengan dasar membangun bersama Islam. Dalam masa yang sama melakukan banyak kerja untuk kepentingan rakyat, untuk kebaikan rakyat dan sebagainya. Dan Tok Guru sendiri, makna kalau nak tengok bagaimana dari segi hiburan-hiburan, kalau dulu hiburan bebas macam-macam, di Kibarak mengarut macam-macam dan sebagainya, hari ini di Kibarak pun sudah berubah wajah. Hiburan-hiburan sudah berubah wajah. Semuanya ni adalah merupakan kerja yang Tok Guru buat dengan sedikit kuasa yang ada pada Tok Guru apabila kita mengetah Kelantan. Ini kuasa yang sedikit. Dan kuasa yang sedikit inilah yang cuba dicabar oleh UMNO Barisan Nasional. Dan dalam cabaran-cabaran yang dibuat ni, hak Tok Guru hak paling terasa sekalinya, cabaran judi, cabaran arak dan sebagainya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ni, hak kedai-kedai ni, hak beranak selepas tahun 1990, ia tak tahu apa ni. UMNO duk guna. Dia ingatkan maknanya supaya tak ada apa apa pemerintah apa ni, tak ada apa dan sebagainya. Jadi peranan kita kena main secara sungguh-sungguh untuk memberikan kesedaran kepada anak cucu kita ni supaya mempertahankan kerajaan Islam Kelantan ini. Kerana dengan pertahan kerajaan Islam Kelantan ni, banyak benda yang kita pertahan, arak, judi dan sebagainya, daripada masuk semula ke Kelantan. Ambo duk dengar sehari dua ni hak duk sebut pasal berjanji.
Duk sebut pasal berjanji, Angki terima pitih RM500, berjanji nak undi UMNO Barisan Nasional. Berjanji nak undi UMNO kerana boleh RM500. Ambo nak sebut adik-kakak, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kehak kita janji. Kalau kita bernazar pun untuk buat perkara yang haram, maka haram untuk kita buat. Kita berjanji untuk buat perkara yang haram, maka haram untuk kita menunaikan janji tersebut. Kita janji malam ni nak pakai pergi minum arak dalam arak mana-mana. Janji. Jadi lepas pada semaya isyak tu, berasa mengantuk dah. Tapi tak boleh janji lah, mungkin berdosa tak tunai janji. Haram untuk kita pergi tunai janji. Berjanji nak pergi berjudi. Malam ni nak pergi berjudi dalam arak mana-mana. Janji nak pergi berjudi. Lepas semaya isyak, duk siap-siap nak pergi tunaikan janji. Kerana ada janji nak pergi berjudi. Janji dengan Tok Bila. Haram untuk pergi berjudi walaupun kita berjanji dah. Hak tu kita nak pergi berjudi seorang. Hari ni hak kita berjanji nak undi UMNO Barisan Nasional. Bukan setakat kita nak pergi berjudi seorang. Bukan setakat kita nak pergi minum arak seorang. Bukan setakat kita nak bawa mari hiburan, nak kita tengok hiburan-hiburan melampau seorang. Tapi kita nak rukai habis segala peraturan yang ada. Bukan setakat kita je nak pergi berjudi, tapi kita nak benarkan supaya seluruh rakyat negeri Kelantan ini terdedah dengan judi. Anak-anak kita, cucu-cucu kita selepas ni juga terdedah dengan judi. Maka dia jauh lebih besar daripada dosa hak kita nak pergi berjudi sore-sore kita secara nusuk sana. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ramai di antara veteran-veteran kita hak memberikan kemenangan kepada PAS dalam pilihan raya 1990 hari itu, ramai boleh jadi telah meninggalkan kita. Tapi daripada jasa hak mereka buat, kerana satu undi yang mereka buat pada tahun 1990 dulu memberikan kemenangan kepada kerajaan Islam Kelantan, maka dengan kuasa hak sikit tu, kerajaan Kelantan boleh mengharamkan judi. Hari ni dia duk kutip pahala ni. Walaupun duduk dalam kubur dia duk kutip pahala ni, kerana judi berjaya diharamkan dengan satu undi hak dia buat. Takdirnya waliyazubillah, ada di kalangan kita kerana boleh RM500, tiba-tiba mengembalikan UMNO mari ke Kelantan kerana RM500. Hak Ustaz Amin sebut tadi jual dengan harga RM500. Lalu kita mengembalikan judi ke Kelantan. Maka generasi selepas pada kita boleh jadi mati dah. Kita mati dah. Tapi generasi selepas daripada kita terdedah dengan judi dan sebagainya. Maka kita duduk dalam kubur, kita jangan ingat kita bebas di dalam kubur terhadap apa yang kita buat di atas dunia sebelum daripada tu. Maknanya masyarakat selepas pada tu, kita tak tahu macam manalah. Mana apabila judi ni dikembalikan semula ke Kelantan. Jadi inilah peranan-peranan yang saya harap mana para veteran boleh buat kerja dengan bersungguh, mana menjelang pilihan raya cukup dekat, sampaikan maklumat-maklumat ni kepada adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kepada anak-anak beranak kita. Dan apa hak saya sebut ni, kita tidak saja-saja lempar fitnah. Seperti mana hak dalam ceramah-ceramah UMNO, lempar kotak guru macam-macam perkara, sabit macam-macam benda, gada tanah, rapah tanah dan sebagainya. Kita nak ajak debat, kita nak ajak atas petas sekali, dia tak sih. Nah, kutuk Tok Guru Haji Hadi kerana amanat Haji Hadi. Haji Hadi nak minta 1 jam untuk dia jawab, tak berani nak buat. Belum lagi nak duduk atas 1 pentas. Jadi bila dia jawab Tok Guru Haji Hadi tak boleh sebab pembangkang, mana nak boleh plus je dalam TV, nak masuk TV sore-sore. Tok Guru ni Aziz kata kalau tak boleh masuk sore-sore, biar masuk dengan Najib sekali duduk satu petah sejam. Bila sebut tu, maka tak ada laporan selalu dari TV selepas pada tu. Maknanya segala fitnah yang dibuat, bila kita nak jawab sekali, nak berdebat,
tak berani nak berdebat. Namun apa hak saya sebut hari ni berkenaan judi, berkenaan arak dan segalanya, saya bersedia kalau ada veteran-veteran kita pun berasa tak sedap bunyi cek lah kecek ni, dah berasa tak sedap buat dia boleh jadi masuk gikat bering bunyi kecek lagu lain, maka tolong sampaikan kita bersedia, saya bertanggungjawab dengan segala ucapan yang saya buat ni. Kita boleh duduk atas pentah mana-mana. Dan inilah suasana politik hak Pakatan Rakyatnya duduk cuba perjuangkan untuk memerdekakan rakyat, untuk maknanya memberikan hak taraf yang tinggi kepada rakyat, supaya rakyat kita ni lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Dan kita harap maknanya pilihan raya hak dekat ni supaya boleh berlaku perubahan di Putrajaya, supaya perubahan ini boleh dibuat dan sebagainya. Adik kakak, jangan duduk, mana tolong pesan kepada saudara-saudara kita, jangan duduk terpengaruh sangat dengan janji ini. Janji yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional, kita tahu belaka. Janji-janji lama, ia diberi warna baru. Dan kita orang Topak ni, kalau adik kakak masih ingat, janji zaman Tun Razak lagi, nak mari buat pelabuhan Topak. Tak ingat ke kita Tun Razak janji nak buat pelabuhan Topak? Ambo boleh jadi tak ingat hak zaman tu kudu ramai. Sebab hak ambo ingat, umur ambo ni hak paling awal hak ambo ingat, pilihan raya 1999. Ambo umur 9 tahun. UMNO masa tu UMNO Perikatan janji untuk nak buat pelabuhan Topak. Masa umur 9 tahun. Hari ni umur 52 tahun lebih. Jangan kata pelabuhan. TS Batam pun tak ada lagi di Topak untuk nak bina pelabuhan. Tapi puak dia ni, sebab dia guna televisyen secara sungguh-sungguh, dia tak malu apa mari nak janji hak tula dan sebagainya. Dia mari berjanji pula. Dan kalau adik kakak berasa seronok kerana boleh terima 500, sekurang-kurangnya beri bantuan kepada kita, bolehlah awak beli gapo-gapo. Hari ni adik kakak terima 500, tahun lepas terima 500, 55 tahun kita merdeka, tak pernah terima 500 ni. Kita cuma boleh terima 500 hanyalah kerana Pakatan Rakyat kuat. Hanyalah kerana Pakatan Rakyat kuat. Jadi kalau nak terima 500 ataupun 1000 tahun depan, mesti memberikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat. Kenapa? Bila Pakatan Rakyat kuat, barulah adik kakak boleh terima. Kalau dia klik semula, UMNO gagah semula supaya lepas-lepas dah. Dah. Jangankan kata 500, dia mari ni dengan AES ke apa semua ni, yang AES ni tidak terlaksana hanyalah kerana apa? Kerana Pakatan Rakyat kuat. Kerana desakan daripada Pakatan Rakyat, apa ni? Saman Rakyat Satu Malaysia ni terpaksa ditangguhkan. Jadi dia sebut tangguh, bukan batal, tangguh. Maknanya dia akan mari selepas pilihan raya ni. Dan Saman Rakyat Satu Malaysia ni, dia bukan ambil seorang satu keluarga. Dia bukan ambil atas seorang-seorang satu tahun. Dia. Kalau duit 500 bering ni diberi satu keluarga 500 dalam satu tahun, manakala Saman Rakyat Satu Malaysia ni, kalau kita ada 10 kereta, anak kita, cucu kita, kakak ada 10 kereta, 10 kereta ni terdedah dengan Saman Rakyat Satu Malaysia ni. Dan bukan setakat satu kereta, satu Saman Satu Malaysia satu tahun dah. Satu kereta ni berapa kali lalu. Seperti mana hodok pasal di Kuala Lumpur, pada hari pertama ada satu orang ni kena 2 kali Saman. 2 kali Saman ni lagu mana? Ada pergi kerja sah, ada klik kerja sah. Jadi satu hari kena Saman 2 kali. 365 hari, tak tahu berapa kali kena Saman. Kali dengan hak paling murah 300, tak tahu berapa puluh ribu untuk Saman sahaja. Jadi ni adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akan mari selepas pilihan raya ni, kalau UMNO boleh menang besar pula dalam pilihan raya ni. Jadi semuanya ni adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak para veteran yang yakin cerdik dah,
tapi kita kena sampaikan kepada anak cucu kita supaya mereka juga mana boleh faham dan mereka juga memahami bagaimana cara tata cara politik sehingga mana Kelantan ni kita boleh jaga tidak ada judi, tidak ada arak dan sebagainya. Jadi hamba sekadar itulah ucapan hamba pada malam ni. Mana-mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana salah adalah daripada kelemahan diri hamba sendiri, dan hamba sekali lagi menyatakan rasa gembira hamba dapat melihat wajah-wajah pejuang-pejuang Islam yang maknanya sedari muda dalam segala kesusahan memberikan kemenangan kepada Islam, dan hanya Allah sahajalah yang dapat membalas segala jasa tuan-tuan dan puan-puan dalam memberikan kemenangan kepada Islam. Hambanya tak ada apa yang boleh balas jasa tuan-tuan dan puan-puan, cuma sebagai pengiktirafan kita beri CJ dan sedikit sumbangan. Hal lainnya hanyalah Allah sahaja yang boleh memberi balasan yang setimpal. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.